Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membincangkan tentang 3 tahap sekularisme. Yang pertama, tahap pertembungan pihak gereja dengan kebangkitan rakyat apabila gereja bertindak kejam terhadap rakyat atas nama agama. Zaman ini, kekuasaan gereja sangat besar, bahkan melebihi kekuasaan seorang raja dan seorang pemimpin. Dan semenjak dulu lagi, gereja memang tidak pernah ditempatkan dalam struktur sosial kerana gereja adalah satu bentuk manifestasi daripada agama Kristian dan Katolik yang menurut mereka tidak boleh dimasukkan dalam struktur sosial dalam masyarakat kerana fokusnya iaitu dalam hubungan manusia dan Tuhan. Tetapi apakah dengan tidak memasukkan ke dalam struktur sosial mereka ni mempunyai posisi yang penting? Justru pada hakikatnya gereja mempunyai kuasa di mana kebanyakan pastor-pastor mereka adalah sebagai penasihat kepada raja. Dan penasihat pada raja apabila terjadi macam tu, segala keputusan, segala apa yang mereka, kenyataan mereka yang keluarkan dan menggunakan kekuatan Tuhan sebagai pelaksana kuasa mereka. Apa yang dikeluarkan gereja pada saat itu tidak boleh dilanggar oleh sesiapa pun, kerana itu adalah perintah Tuhannya. Bagi sesiapa yang menentang, dia akan menerima akibatnya. Eropah di masa itu dilanda zaman kegelapan sebelum tibanya zaman baharu. Yang dimaksudkan zaman kelam ataupun zaman kegelapan itu zaman masyarakat Eropah menghadapi kemunduran intelektual dan kemunduran ilmu pengetahuan, di mana kegelapan juga dianggap sebagai tidak ada prospek yang jelas bagi masyarakat Eropah. Keadaan ini merupakan wujud kekuasaan agama, iaitu gereja Kristian yang sangat berpengaruh. Gereja serta para pendeta menguasai pemikiran masyarakat juga politik. Mereka berpendapat bahawa gereja sahajalah boleh menentukan kehidupan, pemikiran, politik dan ilmu pengetahuan. Akibatnya, kaum cendekiawan yang terdiri daripada ahli-ahli sains merasakan mereka ditekan dan dikawal ketat. Pemikiran mereka pun ditolak dan timbul ancaman dari gereja, iaitu siapa yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera, malah ada yang dibunuh. Segala keputusan pemerintah dan hukuman negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlimen, seperti ketika zaman Kekaisaran Roman. Keputusan tersebut diambil oleh Majlis Dewan Gereja. Tidak setiap individu yang berhak berpendapat, kerana pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat dan keputusan adalah para ahli agama. Itu yang menjadi satu masalah pada zaman kegelapan itu. Dan yang nombor 2, tahap pertumbungan antara sains dan agama. Sains barat moden yang berterdaskan kepada kemampuan fikiran manusia dan ditambah dengan fahaman materialisme telah mewujudkan pertumbungan antara sains dan Islam, bertunjangkan kepada wahyu Allah. Contoh, asal-usul kejadian manusia. Al-Quran menegaskan bahawa manusia berasal daripada Adam dan Adam pula daripada tanah. Seperti firman Allah SWT yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada suatu saripati berasal daripada tanah. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12.
Bagi mendalami hakikat jadi manusia ini, ahli sains Muslim menyelidik unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia serta membandingkannya dengan unsur-unsur yang ada pada tanah. Mengikut penyelidikan terakhir secara analisa kimia, terdapat 105 jenis unsur pada tanah dan kesemuanya didapati berada dalam diri manusia, walaupun berbeza daripada segi perkadaran. Juga terdapat beberapa unsur yang wujud dengan kualiti yang kecil dan tidak mudah dikesan. Sementara itu, asal-usul manusia menurut pandangan sains barat yang dipelopori oleh Charles Darwin, seorang ahli biologi yang mengemukakan teori evolusi dan berpendapat bahawa manusia ni berasal daripada binatang, khususnya dari binatang yang berupa manusia mawas. Manakala binatang mula berasal daripada amoeba, sejenis haiwan yang mempunyai satu sel, iaitu organisme yang paling sederhana. Dengan mengaitkan manusia dengan binatang pula, tidak kira bagaimana kompleks sekali berasal daripada organisme tersimple, maka wujudlah pertalian yang berterusan di antara manusia dan benda-benda lain yang hidup. Teori evolusi ini tidak diterima dalam Islam kerana manusia dijadikan oleh Allah SWT dalam keadaan yang sempurna dan lengkap. Manusia telah dibekalkan oleh Allah paras rupa, fitrah, pemikiran dan sifat-sifat kebaikan dan kelemahan. Ini mencukupi untuk manusia hidup di dunia bagi melaksanakan amanah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam firman Allah SWT maksud, sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Dalam surah Al-Tin ayat keempat. Dalam konteks sains barat, teori evolusi masih merupakan satu andaian yang tidak dapat dibuktikan dan tidak mungkin dibuktikan secara sains. Pertikaian berlaku dalam penerimaan sehingga ada di kalangan ahli sains sendiri. Contohnya Sulaiman Nordin telah memetik ungkapan beberapa ahli sains barat, antaranya ialah Thomas selaku pengarah di Ottawa, Kanada, telah menyatakan bahawa teori evolusi itu sebenarnya tidak bernilai sains kerana ia tidak boleh diperiksa dan dipastikan berlaku. Begitu juga dengan Profesor John Moore daripada Jabatan Sains Tabi'i di Universiti Michigan mengatakan tidak ada apa-apa pun kecuali bukti-bukti yang tidak jelas atau secara sepintas lalu yang menyokong teori evolusi. Yang nombor 3, tahap manusia melupakan agama dalam mencari kehidupan. Dalam merintis kehidupan saat ini, terkadang kita melihat kehidupan yang sudah tidak ada kemanusiaan lagi, atau orang yang menyebut zaman yang sudah gila. Sebenarnya manusia melakukan pembangunan, evolusi sama menunjukkan suatu kehidupan yang lebih baik. Tapi saat ini yang terjadi adalah perosakan yang dilakukan oleh sewenang-wenangnya. Sesungguhnya keadaan ini menyedihkan, terutama di kota besar. Semua orang berlumba-lumba untuk mencari kemewahan, kekayaan, kesenangan. Semua saling bersaing dengan cara yang tidak sihat dan menjatuhkan dengan sewenang-wenangnya. Kenapa ini semua terjadi seperti yang digambarkan di atas? Kerana manusia lebih cenderung kepada nilai-nilai yang buruk, nilai-nilai yang tidak baik. Padahal manusia boleh berubah, kan? Ataupun menjadi seorang yang baik. Agama dalam perbahasan etimolog dan tata bahasa iaitu
tidak, dan agama kacau. Yang secara kebetulan bererti tidak kacau. Tapi saat ini kita sering menyimpang peranan agama dan kehidupan sehari-harian. Agama adalah terbaik untuk mengawal kelakuan manusia ataupun akhlak manusia yang cenderung melupakan norma-norma yang sedia ada. Dan agama itu dapat membentuk, dapat memberi pengajaran, dan pandangan yang baik tentang agama. Saat agama tidak ada dalam kehidupan kita, kita akan menjadi tidak terkawal. Dan kita tanpa agama dan rasa keimanan terhadap Tuhan, manusia akan bertindak sebagai tanpa Tuhan, manusia bertindak sebagai haiwan, kan? Dan sebagai contohnya, di mana seorang anak dapat membunuh orang tuanya, kan? Contohnya berlakunya perompakan, pembunuhan, perkosaan dan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Hampir setiap hari dalam berita yang kita dengar, sedih apabila berlakunya pembunuhan, kerosakan antara makhluk dengan makhluk, dan tidak menjaga hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas, dan kita tidak menjaga antara Tuhan, hablum minallah. Itu menjadi masalah pada manusia kita, di mana mereka tidak mempedulikan tentang ketuhanan. Dan apabila kita mentaati perintah Allah, sungguhnya kita akan mendapat sebuah kehidupan yang baik, tenang dan terarah dan teratur. Dan kita lebih cenderung pada keagamaan. Dan di situlah kita akan mendapat kekuatan daripada agama, dan kita akan belajar contohnya semayang, mengaji, dan banyak lagi perkara-perkara yang kita dapat buat. Kalau dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai agama, hanya memiliki bahagia, tapi sebenarnya dalam hati mereka kosong. Dan di saat itulah mereka akan merasa keperluan kepada Tuhan, dan mencari kehidupan sebenar, di mana kita balik pada penciptaan manusia, di mana setiap manusia diciptakan mempunyai peranan yang penting, di mana apa tujuan kita diciptakan, apa matlamat, dan ke mana kita pergi selepas kita mati, dan kenapa pula kita perlu di bumi ini. Dan bila di sinilah segala mulanya. Contoh, kita tanam sebuah pokok untuk menghasilkan buah-buahan yang baik. Sebelum nak menghasilkan buah-buahan yang baik, kita perlu menjaganya, membajanya, menyiram air, dan apabila besar, dia akan keluarkan hasil yang baik. Dan apabila kita tidak menjaga, tidak membaja dan tidak mempedulikan tanaman itu, ia akan tidak menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita. Dan kita kena ingat, di dunia ni adalah umpama kita ujian untuk kita untuk mencapai pada akhirat, di mana setiap ujian-ujian dilalui, setiap dugaan-dugaan yang kita lalui, perlu kita hadapi dengan tabah, dengan redha. Apa yang terjadi pada kita, kita kena kembali kepada Allah SWT, dan dari situlah kita akan muhasabah diri supaya jadi seorang muslim yang lebih kukuh. Dan apabila tujuan kita akan sampai ke akhirat. Akhiratlah tempat yang terakhir untuk memetik hasil-hasil apa yang kita usaha di dunia ini. Itulah sebenarnya manusia ni sentiasa perlu ada agama untuk dijadikan sebagai panduan. Dan manusia perlu meneruskan segala apa yang ada di dunia ini dengan
dengan tenang dan dengan bahagia, insya-Allah. Dan alhamdulillah